Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa ya dalam rakaman yang ketiga ini untuk siri kritik Islam terhadap teori pembangunan. Kita tadi berhenti di perbincangan berkenaan dengan andaian ya. Kita mengatakan bahawa kedua-dua teori pembangunan lazim, kedua-dua teori yang lahir daripada falsafah neoklasikal dan juga daripada falsafah radikal itu mempunyai andaian sama, iaitu kemahuan manusia tidak terhad dan semua alam itu terhad. Dalam bahasa Inggerisnya disebut unlimited wants, ya, dan juga scarcity of resources. Tapi kita telah sebutkan tadi bahawa kalau kita lihat daripada perspektif Islam, andaiannya ini boleh kita analisakan lagi dan kita menjawab bahawa ya, betul kemahuan manusia tidak terhad kalau sekiranya manusia itu rendah imannya dan juga jahat nafsunya. Tetapi bagi orang yang tinggi imannya dan baik nafsunya, maka kemahuan mereka itu boleh dihadkan. Begitu juga dengan sumber alam, betul kalau sekiranya kita lihat dari segi fizikal, sumber alam itu adalah terhad dan makin diguna makin kurang. Tetapi kalau kita melihat daripada perspektif Islam, sumber alam itu dari segi tauhidnya, maka kita kena yakin dengan konsep barakah, kita kena yakin dengan konsep rezeki, kita kena yakin dengan konsep qanaah. Bahawa setiap manusia ini Allah dah janji ada rezekinya, sama ada sedikit ataupun banyak. Tetapi sikit banyaknya itu tidak penting. Yang pentingnya ialah barakahnya. Kalau yang sedikit tapi banyak barakahnya, maka insya-Allah manusia itu akan senang berbanding dengan banyak rezekinya, tetapi kalau tidak ada barakah, mereka tetap akan susah. Dan dalam penggunaan itu, manusia yang beriman dan bertakwa, yang baik nafsunya, mereka mengguna dan merasa cukup dengan apa yang mereka guna itu. Itu ada satu istilah yang dipanggil qanaah. Jadi oleh demikian, Islam menolak andaian yang sedemikian rupa. Malah sebaliknya, andaian tersebut apabila dianalisa daripada perspektif Islam, kita dapati bahawa ianya adalah berbeza daripada perspektif teori-teori pembangunan lazim. Itu yang kedua ya. Masalah yang ketiga dengan teori pembangunan lazim daripada perspektif Islam ini ialah masalah dari segi tanggapan mereka. Ya, mereka menganggap bahawa manusia ini adalah makhluk ekonomi, dan selalu orang sebut manusia ini sebagai homo economicus, kata mereka ya. Jadi manusia ini tak ada kerja lain hanyalah untuk berkhidmat jiwa dan raga mereka untuk membangunkan ekonomi. Pasti sekali kalau kita lihat daripada perspektif Islam, perkara ini tidak benar, kerana manusia ini adalah merupakan hamba Allah. Manusia ini merupakan khalifah Allah, dan manusia ini hidupnya bertujuannya bukan untuk ekonomi semata-mata ya, tetapi sebaliknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi itu hanyalah merupakan salah satu alat manusia membuktikan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bincangkan secara detail nanti dalam prinsip pembangunan berteraskan Islam yang kedua nanti insya-Allah. Jadi ini juga tidak betul kalau sekiranya dianggap, tanggapan ini tidak betul kalau dianggap manusia ini hanyalah makhluk ekonomi semata-mata. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mereka menggunakan kepenggunaan sebagai pengukur pembangunan. Artinya makin banyak orang mengguna, makin membangunlah masyarakat itu. Itu tanggapan mereka. Kalau makin kurang orang mengguna, maka tidak membangunlah masyarakat itu. Kerana makin banyak kepenggunaan, maka makin banyak permintaan. Makin banyak permintaan, makin banyak produktiviti yang perlu dikeluarkan, makin banyak produktiviti yang mahu dikeluarkan, makin banyak pekerjaan dapat diadakan dan pengangguran dapat dikurangkan. Ya, apabila ada
pekerjaan, maka ada pendapatan, ada kuasa membeli, dan ada kuasa membeli, ada permintaan yang lebih tinggi, dan begitulah seterusnya. Jadi dia bermula dengan kepenggunaan itu. Tapi kalau sebuah masyarakat itu tidak mengguna, artinya kurang permintaan. Apabila kurang permintaan, maka kuranglah produktiviti. Apabila kurang produktiviti, meningkatlah pengangguran. Apabila meningkat pengangguran, tidak adalah lagi purchasing power, tidak ada lagi kuasa membeli. Bila tidak ada kuasa membeli, penggunaan pun makin kurang, dan hingga akhirnya masyarakat itu menjadi masyarakat yang mundur. Sama ada betul ataupun tidak kepenggunaan muka pembangunan daripada perspektif Islam, tentulah ia tidak betul. Kerana manusia ini bukan hidup untuk mengguna sahaja, malah kepenggunaan yang lebih juga akan merosakkan manusia dan merosakkan alam sekitar. Ukuran pembangunan dalam perspektif Islam itu ada dua, ya. Satu dari perspektif yang berbentuk intangible, yang berbentuk tak nampak, iaitu iman dan takwa, iaitu kaya jiwa, membangun jiwa. Dan satu lagi yang berbentuk tangible, yang berbentuk material, yang bentuk nampak di mata kita. Jadi kedua-dua itu mesti dinilai semula, dan pengukur pembangunan mengikut Islam itu pastinya berbeza, dan tidak hanya terhad kepada kepenggunaan semata-mata, tetapi lebih complicated daripada itu. Ya, nanti insya-Allah kalau Allah izinkan kita berbincang nanti pada kuliah-kuliah yang kita akan datang. Satu lagi tanggapan mereka ini, mereka mengatakan bahawa kemajuan itu membebaskan dari superstition. Superstition ini apa ya, dalam bahasa Melayu superstition ini macam tahayul-tahayul inilah. Jadi manusia mesti membuang tahayul itu, dan tahayul itu boleh dibuang apabila manusia maju. Dari segi Islam, ya, tahayul memang tak boleh kita terima, memang kita buang juga. Tetapi pada masa yang sama, istilah tahayul ataupun konsep tahayul dari segi pemikiran pembangunan lazim ini berbeza daripada tahayul yang kita pegang. Kalau dari segi Islam, tahayul itu ialah sesuatu kepercayaan, sesuatu keyakinan yang syirik, yang boleh membawa kepada larinya akidah. Tetapi tahayul bagi teori pembangunan lazim ini ialah sesuatu perkara yang tidak saintifik, yang tidak nampak oleh panca indera. Sebab bagi mereka ini hanya perkara-perkara yang nampak oleh panca indera saja itu dianggap sebagai saintifik, dan hanya perkara yang saintifik sahajalah maka dianggap itu benar. Jadi dalam persoalan ini timbul sebab Islam ini mempunyai banyak perkara-perkara yang tidak nampak, tetapi kita mesti yakin dan juga kita mesti percaya. Ya, contohnya ialah Allah itu satu. Kita tak nampak Allah, tapi kita yakin dengan Allah. Daripada perspektif teori pembangunan lazim, percaya kepada Allah yang tak nampak itu adalah tahayul. Begitu juga syurga, neraka, dia alam barzah, alam sakaratul maut dan sebagainya yang tak nampak itu, kita yakin sebagai orang Islam. Tetapi bagi mereka teori pembangunan lazim ini, bagi mereka itu adalah tahayul. Tapi masalah tahayul bagi kita no problem kalau sekiranya ada syirik. Tetapi kalau kita mengambil tahayul itu daripada istilah ataupun definisi teori pembangunan lazim, maka itu adalah tidak betul. Yang keempat, bagi teori pembangunan lazim ini, sains itu adalah bentuk tunggal. Sains itu adalah merupakan bentuk tunggal kepada pendek kata begitulah, sains itu adalah merupakan satu-satunya kaedah untuk menyatakan sesuatu itu benar ataupun tidak. Jadi sebab itu dalam teori pembangunan lazim ini, perkataan saintifik itu adalah merupakan perkataan yang keramat, ya, dan mereka tidak percaya lagi kepada perkara-perkara lain kecuali kepada sains itu. Itu yang keempat, ya.
Yang kelima, bagi mereka sejarah ini hanyalah yang ada itu adalah sejarah barat saja. Dan manusia ini wujud pun adalah berdasarkan kepada sejarah perjalanan barat. Dan mereka huraikan sejarah perjalanan hidup orang-orang barat itu seumpama bahawa semua manusia lain mestilah melalui sejarah yang sama. Jadi sejarah itu merupakan asas tunggal kepada kewujudan manusia. Dan mereka menghuraikan sejarah itu mengikut perjalanan kehidupan dan perkembangan masyarakat barat. Sedangkan dari segi hakikatnya pasti sekali masyarakat tertentu mempunyai sejarah yang tersendiri. Tapi oleh kerana monopoli dominasi daripada pemikiran barat ini, maka ramai orang yang menerima bahawa sejarah manusia ini adalah berasaskan kepada sejarah perjalanan hidup orang-orang barat. Bukan itu saja, yang keenamnya, mereka mengatakan kalau mahu maju, maka kita kena ikut jejak barat tadi. Kita kena ikut sejarah sebagaimana yang dilalui oleh orang-orang barat tadi. Jadi kita kena ikut jejak barat sahajalah, maka budaya manusia boleh jadi masyarakat yang moden dan masyarakat yang maju. Dan ini ternyata bahawa ini berlaku dalam realiti kehidupan kita pada hari ini. Tambah-tambah lagi selepas merdeka dulu ya. Sebab merdeka dulu banyak negara-negara yang baru merdeka mengikuti jejak barat untuk maju dengan menghapuskan tradisi, menghapuskan cultural block, dan dengan itu mereka merasakan mereka maju. Dan apa yang berlaku sekarang ini adalah merupakan kesan daripada ikutan-ikutan negara-negara yang dijajah itu terhadap negara-negara barat. Jadi ini juga dari perspektif Islamnya tentulah tidak betul kalau sekiranya kita hanya berdasarkan kepada sejarah barat dan juga kena ikut sejarah barat untuk jadi masyarakat yang maju dan moden. Jadi rumusannya yang cuba kita sampaikan di sini ialah sebenarnya walaupun nampak seolah-olah falsafah neoklasikal itu, falsafah pembangunan neoklasikal yang melahirkan teori-teori pembangunan dan juga sistem kapitalisme, dan falsafah radikal yang melahirkan teori-teori pembangunan dan juga sistem kapitalis dan komunis, nampak macam bertentangan antara satu sama lain. Tetapi daripada kuliah kita pada hari ini dapat kita faham sebenarnya mereka berada dalam satu paradigma kerana banyak perkara yang sama asas-asasnya, yang berbeza hanyalah dari segi kaedah-kaedah mereka mencapai matlamat tersebut. Misalnya kalau sekiranya dalam kapitalis, mereka membenarkan kebebasan untuk bersaing, untuk bersaing, competition, dan bagi mereka competition itu adalah bagus untuk terus maju ke depan. Tetapi dalam radikalnya mereka mengatakan kalau diberikan kebebasan begitu, maka orang yang kuat akan menindas orang yang lemah. Orang yang pandai akan mengambil peluang untuk mengenepikan orang yang tak pandai. Dan dengan yang demikian itu nampak bahawa alat-alat pengeluaran akan dimonopoli oleh sebahagian manusia, manakala sebahagian lagi, dan kebanyakannya adalah majoritinya, tidak dapat peluang-peluang tersebut untuk bersaing. Jadi atas sebab itulah berlakunya ketidakseimbangan pembangunan, malah berlaku kemunduran dalam sebahagian masyarakat yang besar, yang kaya, dan yang membangun hanyalah sebagian yang kecil sahaja. Jadi kaedah-kaedahnya saja yang berbeza. Paradigmanya sama, kaedah-kaedahnya. Misalnya contoh, dalam kapitalis, alat-alat pengeluaran bebas dimiliki oleh sesiapa saja yang mampu. Tetapi bagi Marxis, bagi teori-teori radikal, itu tidak boleh. Kerana means of production, alat-alat production itu, alat produksi itu, mesti diagihkan secara sama rata. Dan kalau kita lihat secara kesimpulannya ialah, apa yang dibincangkan
oleh teori-teori pembangunan lazim, kalau kita lihat daripada perspektif Islam, maka ia sebenarnya tidak menyentuh kepada akar umum masalah manusia. Ia tidak menyentuh kepada akar umum masalah manusia. Yang kalau kita lihat masalah Adam dan Hawa sehingga dikeluarkan daripada syurga ialah masalah kepenggunaan. Allah benarkan mereka mengguna apa saja dalam syurga itu, tetapi jangan menghampiri dan makan buah khuldi. Kemudian digoda oleh syaitan, mereka makan, kemudian itu satu kesalahan, Allah ampunkan mereka setelah mereka minta ampun, tetapi dihantar ke dunia, tidak lagi boleh tinggal di syurga. Jadi masalah yang pertamanya ialah masalah kepenggunaan. Kalau kita tengok peristiwa Habil dan Qabil sehingga membawa kepada pembunuhan antara keduanya, itu masalahnya masalah pemilikan. Sebab yang pertamanya, ya, apabila Allah minta supaya kedua beradik ini, anak Adam dan Hawa ini, mengorbankan harta mereka, yang satu mengorbankan harta yang dia tak suka, yang buruk, yang satu lagi mengorbankan harta yang paling dia sayang. Yang Allah terima ialah yang dia sayang. Yang mengorbankan yang dia sayang, yang satu lagi tak diterima. Ya, itu pertama. Jadi artinya yang satu itu tak mau mengorbankan yang bagus-bagus itu kerana mereka kerana beliau mahu memiliki yang bagus itu, ya. Sedangkan yang satu lagi itu tak kisah pemilikan itu, dia korbankan yang bagus, tinggal yang tak bagus kepada mereka. Kemudian dia melarat kepada pemilikan wanita. Apabila hendak dikahwinkan dengan wanita ini, dan seorang lagi cemburu, ya. Jadi pemilikan ini satu pemilikan barangan, pemilikan produktiviti, dan satu lagi ialah pemilikan wanita. Jadi kalau kita lihat sumber, kalau kita tengok pada perspektif Islam, sumber masalah pembangunan ini daripada awal sejarah manusia ialah masalah consumption, masalah kepenggunaan seperti mana dihadapi oleh Adam dan Hawa, dan masalah pemilikan seperti mana dihadapi oleh Habil dan Qabil. Dan sehingga sekarang pun itulah masalahnya, ya. Masalah kepenggunaan dan juga masalah pemilikan yang menjadi agenda utama dalam teori pembangunan lazim yang tak selesai-selesai sampai sekarang. Jadi insya-Allah kita harapkan bahawa dengan kita belajar berkenaan dengan pembangunan masyarakat Islam ini, kita dapat mengatasi masalah tersebut insya-Allah. Jadi sekian saja untuk kuliah kita berkenaan dengan kritik Islam terhadap teori pembangunan lazim ini. Ada 3 siri, saudara-saudara lihatlah, boleh lihat secara sekali ataupun berulang-ulang supaya faham, dan bersedialah untuk kita berjumpa pada hari Isnin minggu depan. Mana-mana soalan, mana-mana yang tidak faham, boleh kita bincang dalam perjumpaan kita pada minggu depan insya-Allah. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.